سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون. الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tentang Perang Hunain. Okey, yang pertama saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama diri saya sendiri, Nur Akilah Husna binti Muhammad Saleh, Aisyah Farhana binti Ahmad Sabri, Nurul Arinah binti Asri, dan akhir sekali ialah Nur Ain Fazlina Amalin binti Ahmad Murad. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Arinah binti Asri. Nombor matrik di 183111056 dan saya akan menerangkan tentang pengenalan Perang Hunain dan juga sebab-sebab berlakunya Perang Hunain. Kalau disebutkan tentang Perang Islam, pasti ramai yang terfikir tentang Perang Khandaq, Perang Tabuk, Perang Badar dan juga Perang Uhud. Tetapi sebenarnya masih banyak lagi perang yang berlaku ketika zaman Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah di muka bumi ini. Perang Hunain merupakan pertempuran antara Nabi Muhammad SAW dengan pengikutnya melawan kaum musyrikin dari suku Hawazin dan Saqif pada tahun 630 Masihi atau 8 Hijrah. Disebuah pada salah satu jalan dari Mekah ke Taif. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum muslimin yang juga berhasil memperoleh rampasan perang yang banyak. Perang Hunain berlaku pada 3 Syawal tahun ke-8 Hijrah. Dalam peperangan ini, 10,000 tentera Islam telah memerangi 2 puak kecil yang menentang Islam. Seterusnya kita lihat sebab-sebab peperangan. Perang Hunain ni berlaku pada Fathul Mekah, iaitu pada pembukaan kota Mekah. Bila orang Islam berjaya membuka kota Mekah ni, dia mengundang kepada ketidaksenangan kepada kebanyakan kaum musyrikin yang berada di persekitaran kota Mekah. Terutamanya 2 puak tu lah, Hawazin dan juga Saqif. Mereka ni terkejut dengan kejayaan umat Islam yang berjaya membuka kota Mekah. Tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Dengan itu, mereka merancang untuk melakukan serangan ke atas umat Islam. Kaum musyrikin telah berpakat untuk mengumpulkan segala kelengkapan perang termasuk harta dan juga keluarga mereka untuk turut serta dalam peperangan ini. Dan mereka berkumpul di satu kawasan bernama Autas yang berhampiran dengan lembah Hunain. Mereka juga diketuai oleh Malik bin Auf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Aisyah Farhana binti Ahmad Sabri, nombor matrik di 183100788. Okey, pada hari ini saya akan masuk kepada apa yang terjadi semasa berperang. Pada pagi 11 Syawal, pertempuran antara tentera Islam dan tentera musyrikin berlaku. Pada hari itu, Khalid Al-Walid mengetuai batalion peperangan memasuki lembah Hunain bersama tentera Islam yang lain. Jurus sampai ke lembah Hunain, mereka diserang betul-betul dari berbagai arah anak panah yang ditembak oleh tentera musyrikin. Rasulullah yang berada di batalion belakang memanggil tentera Islam untuk tenang dan masuk semula ke barisan. Dengan keadaan yang tidak terkawan, Rasulullah ni tampil ke depan dan melaungkan Allahu Akbar yang kemudiannya menenangkan keadaan dan disambut laungan itu oleh umat Islam. Okey, tentera Islam kemudian mara ke depan untuk menyerang orang musyrikin. Nabi Muhammad mengambil segenggam pasir dan menunjuk ke arah kafir musyrikin dengan doa agar diberi bantuan oleh Allah untuk mengalahkan golongan kafir musyrikin. Okey, pasir ini terbang ke wajah kafir dan rentak peperangan mereka berubah sehingga menyebabkan mereka berundur. Ramai di antara golongan musyrikin yang tewas dan melihat peperangan kepada umat Islam. So, dalam peperangan Islam ini, umat Islam yang menang dan manakala kaum musyrikin tewas dalam peperangan Perang Hunain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah Husna binti Muhammad Saleh, bernombor matrik di 183111057. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan ayat Al-Quran yang mana ayat itu mengisahkan tentang Perang Hunain
yang diceritakan dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 25 sehingga 26. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم. Okey, maksud ayat di atas ialah Allah ingin memberi kesedaran kepada orang mukmin bahawa semua kemenangan dalam peperangan yang dicapai oleh mereka itu adalah dengan mendapat pertolongan daripada Allah dan bukan disebabkan kekuatan jumlah tentera mereka yang ramai. Seperti yang berlaku pada peperangan Hunain, dalam peperangan tersebut, mereka merasa bangga dengan kekuatan dan jumlah tentera yang ramai itu sehingga mereka terleka bahawa kemenangan dalam peperangan itu hanya berlaku dengan dapat pertolongan daripada Allah, bukan kerana sebab jumlah tentera mereka yang ramai. Oleh sebab itu, Allah telah memberi peringatan bahawa dengan jumlah yang ramai itu tidak dapat memberi manfaat apa pun jika mereka tidak dapat pertolongan daripada Allah. Jadi pada ketika itu, orang mukmin mereka juga terasa bumi yang luas itu sempit dan hampir dengan kekalahan tersebut. Lalu mereka ke belakang dengan berlari dalam keadaan bercerai-berai. Lalu Allah turunkan ketenangan dan kejayaan pada Rasulnya dalam peperangan tersebut. Dan dengan menurunkan bala tentera yang mereka tidak dapat melihat pun, dan Allah timpakan bencana ke atas orang kafir sehingga mereka kalah dalam peperangan tersebut. Okey, secara ringkasnya ialah Allah ingin mengingatkan kepada orang mukmin agar mereka tidak bangga dengan jumlah yang ramai itu kerana sesuatu kejayaan itu tidak akan berlaku dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Fazlina Amali binti Ahmad Murad, nombor matrik di 1831075. Okey, yang seterusnya adalah di manakah lembah Hunain? Okey, lembah Hunain terletak di antara kota Mekah dan Taif, tetapi lebih dekat dengan Taif. Yang kedua, Nabi Muhammad membuat keputusan untuk menyerang puak-puak musyrikin kerana dikuatiri akan lebih ramai yang akan menyertai kaum musyrikin pada 6 Syawal bersamaan 630 Masihi. Okey, yang ketiga, jumlah tentera Islam menyertai ialah sebanyak 12,000 atau 10,000. Okey, walaupun tentera Islam banyak, tetapi tidak menjamin kemenangan. Maksudnya, ada antara umat Islam yang mengatakan hari ini kita tidak akan dikalahkan kerana menganggap bilangan ramai menjamin kemenangan. Okay, yang terakhir adalah pengajaran. Dalam peperangan Hunain, kita dapat lihat akan kesilapan yang telah dilakukan oleh para sahabat dalam perang kerana merasa yakin dengan bilangan mereka dan merasa takbur dengan kekuatan mereka. Ini ditambah lagi dengan kejayaan umat Islam dalam menakluk dan membuka kota Mekah daripada tangan musyrikin. Perang Hunain ini adalah satu bentuk tarbiyah yang diberikan oleh Allah kerana sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Maka diberikan kekalahan pada peringkat awal dalam peperangan ini. Allah menjadikan bumi yang kelihatan luas ini sempit pada pandangan umat Islam kerana sifat jahiliah yang tersorok dalam hati mereka. Okey, dalam surah At-Taubah ayat 25 hingga 26 yang bermaksud, dan ingatlah peperangan Hunain iaitu kamu menjadi bongkak kerana banyaknya jumlah kamu. Maka jumlah yang banyak tidak memberi faedah kepada kamu sedikit pun dan bumi yang luas terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-cerai. Kemudian Allah menurunkan keterangan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentera yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikian pembalasan kepada orang-orang kafir. Maksudnya walaupun tentera ramai, tak semestinya kita menang.
jangan kita bongkak lah, jangan kita riak, takabur. Sebab walaupun berapa jumlah sekalipun lebih ramai daripada jumlah yang lain, tak semestinya kita akan menang. Yang penting kita kena ada strategi masing-masing. Itu je, sekian, terima kasih.